Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak ada ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkaulah ya Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung sedikit daripada bab yang keempat yang telah kita baca pada minggu yang lalu. Masih lagi membicarakan mengenai riyadah, yakni riyadah dalam melawan hawa nafsu. Yahya ibn Mu'az al-Razi pernah berkata, perangilah nafsumu dengan menjalani ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan juga sentiasalah kamu menjalani riyadah pada jiwa kamu, yakni melawan hawa nafsu kamu. Maka riyadah adalah pemutus segala mimpi. Orang yang bermujahadah melatih diri melawan hawa nafsu, dia menghilangkan angan-angan. Kerana kita ini kadang-kadang sibuk dengan angan-angan. Kita angan-angan seolah-olah kita tidak wafat, seolah-olah kita tidak mati. Maka kita berangan-angan besok kita akan buat ini. Ya, kita ingin miliki benda ini, benda ini. Maka angan-angan ataupun cita-cita yang kita inginkan sesuatu yang kita tidak ada, kita ingin mengecapinya, ia melalaikan kita kepada akhirat. Dan bila mana seorang itu riyadah, latih jiwa dia melawan hawa nafsu, maka jadilah ia itu pemutus mimpi ataupun pemutus angan-angan. Jadi tidak sibuk lagi memikirkan sesuatu yang akan datang kecuali amal. Kerana yang dibawa itu amal, akan datang yang kita inginkan, yang kita harapkan itu semua akan ditinggalkan. Kemudian menjadi orang itu sedikit bicara, tidak bercakap kecuali bercakap perkara yang memberi manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam. Maka sesiapa yang bercakapnya mendatangkan pahala, maka ia digalak bercakap. Sesiapa yang bercakap mendatangkan dosa, maka diam lebih baik bagi dirinya. Dan kemudian menanggung derita yang ditimbulkan oleh orang lain, dan dia sabar di atas ujian kepada orang lain ataupun kezaliman orang lakukan kepadanya, menjadikan dia seorang yang sabar. Kerana dia tahu akan ada balasan, tapi datang daripada Allah. Kalau kita dizalimi, maka kita akan mendapat pahala bila mana kita sabar. Dan jangan kita sekali-kali menzalimi orang lain dengan mengambil hak orang lain dan seumpamanya. Maka dengan riyadah ini, kekang nak lawan hawa nafsu, kadang-kadang membawa kepada mengurangkan makan. Kerana orang yang kekang hawa nafsu ini kekang dengan apa? Disibukkanlah dengan amal ibadat. Maka bila disibuk dengan amal ibadat, maka fikirannya tidak sibuk lagi kepada sesuatu yang memenuhi syahwatnya ataupun keinginannya. Maka pemutus mimpi ataupun menghilangkan angan-angan tadi menghasilkan kejernihan iradah. Iradah ini hati ataupun kehendak. Kehendak itu nafsu. Maka menjernihkan hati kita ataupun kehendak kita, ataupun memimpin nafsu kita kepada kebaikan. Bila mana sahaja seorang itu sudah tidak sibuk lagi berangan-angan. Maka di antara orang yang kurang angan-angannya itu, ia adalah orang yang sentiasa muhasabah dirinya. Sentiasa muhasabah dirinya. Dia muhasabah apa? Yang pertama, dia muhasabah tujuan apa kita diciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Dan tujuan apa kita diciptakan? Ataupun apa tugas kita di atas muka dunia?
Dan muhasabah lagi ke mana kita akan pergi selepas daripada ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu boleh kufur kepada Allah sedangkan Allah lah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada, dan kita sekarang ini ada, maka akan berlaku satu hari nanti kita akan ditiadakan oleh Allah. Dan apabila kita ditiadakan kepada Allah, ke mana kita? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memberitahu kepada kita, bila mana satu orang tadi dia menghilangkan angan-angan dia, maka mendatangkan kejernihan hatinya. Bila hati sudah jernih, maka bicara dia sedikit. Dan kalau dia bicara pun, bicara dia itu kalau dia bercakap pun membuahkan keselamatan dari bencana. Yang ini percakapan dia tidak membawa kepada dosa. Maka orang yang hati jernih, dia akan bercakap yang baik-baik. Orang yang hati jernih, dia akan bercakap perkara yang mendatangkan pahala, yang memberi manfaat akhirat. Maka tidaklah seorang itu mengeluarkan kata-kata yang buruk kecuali datang daripada hati yang tidak bersih. Maka bagaimana satu bekas yang kita cuahkan air, yang ada air dalam bekas tadi, maka bila bekas tadi ada air, kita nak cuah dalam cawan, kalau bekas itu kotor, maka dicuah di dalam cawan pun air itu kotor. Maka air yang dapat daripada bekas yang dicuah itu, air yang bersih, mesti datang daripada bekas yang bersih. Maka orang yang bercakap perkataan yang baik mesti datang daripada hati yang bersih. Kenapa datang perkataan dia maknanya membawa keburukan? Maka datang daripada hati yang kurang bersih. Maka dengan sebab itu kita disuruh riadah. Apa makna riadah? Kekang. Apa makna kekang? Lawan. Apa makna lawan? Maknanya kita berusaha bersungguh-sungguh menahan. Menahan apa? Menahan kehendak. Kehendak yang macam mana? Ada kehendak yang kena tahan, ada kehendak yang kena lepas. Kehendak kebaikan, lepaskan. Rasa ingin baca Quran, ikut. Rasa ingin tolong orang, infak fisabilillah, teruskan, jangan tahan. Tak apalah, tahun depan lah tolong orang. Tak apalah, minggu depan ada lagi. Rasa baca Quran, tak apalah, kita tunggu Ramadan lah baru kita baca. Mana kita tahan nafsu yang baik, itu tidak bagus. Tetapi yang perlu tahan itu nafsu buruk, maka perlu tahan. Lalu dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa membuahkan keselamatan. Maka orang yang sanggup menanggung derita akibat perbuatan orang lain akan mencapai puncak tingkatan. Jadi kita ini kalau kita sabar di atas apa yang Allah timpakan kepada kita melalui orang-orang, orang kata cela kita, hina kita, zalim kita, ambil hak kita, maka kita sabar, itu membawa kepada ketinggian hati kita, kejernihan hati. Bersabar. Orang-orang soleh, Masya Allah. Siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim kalau tidak silap. Dia keluar daripada masjid, orang kata ke dia, orang cela dia, kata dia. Dia rasa nak marah, tapi dia tahan. Dia tahan. Sampai ke rumah dia kata, tak apalah, aku maafkan kamu lah. Aku maafkan orang yang mencela. Malam tu dia menangis. Kenapa? Dia bertaubat pada Allah. Sebab apa bertaubat? Bukan dia cela orang. Patutnya orang tu kena taubat, bukan dia. Dia bertaubat kerana sampai di rumah baru maafkan. Sepatutnya masa orang cela tu dia maafkan. Itu pun bertaubat pada Allah. Masya Allah. Begitu. Maka dalam keadaan macam itu, sedikit makan pula. Kalau orang sedikit makan, mematikan syahwat yang buruk. Matikan syahwat yang buruk. Tengok Nabi SAW berkata kepada pemuda-pemuda, kalau kamu ini ada kehendak, ada kehendak dan ada bekalan, ada maknanya perbekalan kamu ataupun sedikit harta kamu, kahwinlah. Faliyatazawwaj, kahwinlah kamu.
Tapi kalau kamu tidak ada, maka berpuasa. Alaihi saumun, maka hendaklah kamu berpuasa. Apa kaitan ni puasa dengan tu? Kalau tak boleh kahwin, puasa. Tak boleh kahwin. Nabi tidak kata kalau tak boleh nak kahwin, tak ada duit apa-apa, cari duit dengan orang, kahwin. Tidak. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata puasa. Kerana apa? Kerana bila dia berpuasa, menahan ataupun menghilangkan gelora nafsu. Maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, sedikit makan mematikan syahwat. Kerana apa? Kerana banyak makan juga, bukan kata syahwat, banyak makan juga mengeraskan hati. Sebab itu kalau kita belajar, ulama-ulama selalu menyarankan, belajarlah kamu dalam keadaan lapar lebih baik daripada makan terlalu kenyang lalu belajar. Beribadat kamu dalam keadaan lapar itu lebih baik dari dalam keadaan kenyang, tetapi jangan beribadat dalam keadaan terlalu lapar. Kalau terlalu lapar tidak bagus. Kerana Nabi SAW memberitahu kepada kita, apabila masuknya waktu sembahyang, tiba-tiba datang asyak. Asyak ni makan malam, maka makan dulu. Fabda'u bil asyak, mulakan dengan makan. Kalau masuk waktu sembahyang, datang makanan. Tapi kena ingat, ini ditafsir oleh ulama. Ulama tafsir pelbagai. Kata ulama, kalaulah dia tak makan, terganggu ibadat dia sebab dia terlalu lapar, maka makan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah makanan itu sudah terhidang, maka makanan itu sudah terhidang, tiba-tiba masuk waktu sembahyang, maka makanlah sebab sudah terhidang. Kalau makanan itu belum terhidang, maka sembahyang dulu. Yang ketiga mengatakan, kalau makanan itu sudah terhidang sekalipun, tapi perut tidak lapar, sembahyang dulu. Tengok keadaan. Maka dalam keadaan macam itu, sedikit makan ini juga dapat mematikan syahwat, dan banyak makan itu boleh mengeraskan hati. Bila keras hati, membawa kepada menghilangkan cahaya hati, melenyapkan sinar hati, dengan sebab terlalu banyak makan. Ini masalah kita. Masalah kita masalah makan je. Jadi berat kita nak beribadat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu bulan. Bulan yang akan datang. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, pada peringkat awal-awal puasa, sahabat itu berpuasa bermula daripada waktu isyak sampai maghrib esokan. Hanya boleh makan maghrib isyak aja. Lalu turun ayat, kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, summa atimmus siyama ila al-lail. Maka makan dan minumlah kamu sehingga nyata bagi kamu itu akan benang putih kepada benang hitam. Apa maksud benang putih? Benang putih itu bermakna terbit fajar, benang hitam maknanya terbenam matahari. Bila turun ayat ini, puasa sudah berubah. Daripada bermula isyak sampai maghrib, bermulalah subuh sampai maghrib. Maka makan. Baik. Dalam konsep puasa, sebab ia berkaitan dengan makan ini, dalam konsep puasa kita boleh tengok ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipadukan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Maknanya puasa itu mendatangkan takwa, mendatangkan takwa kepada Allah. Maka kita tengok, kenapa di bulan Ramadan kita ada kekuatan ibadat? Kerana sesungguhnya di bulan Ramadan kita menahan lapar dan dahaga. Lapar dan dahagalah senjata paling kuat mengalahkan nafsu. Itu dia. Kalau kita nak cepat, dia melalui proses lapar dan dahaga. Maka dengan lapar dan dahaga itu, nafsu makan kita kalah. Apabila nafsu kalah, iman naik. Ia tidak akan pergi nafsu sama tinggi dengan iman, tidak. Kalau iman dia lemah, nafsu dia mengatasi dia. Kalau iman dia kuat,
maka iman mengatasi nafsunya. Maka kita pun berpuasa, tahan lapar dahaga. Ketika itu Allah memberi kekuatan ibadat. Maka dengan sebab itu dikatakan puasa juga adalah tanzihul qalbi. Apa makna tanzihul qalbi? Dia tanzihul akhli, membersihkan akal. Sebab bila kita puasa, kita lapar, kita tak mikir benda-benda yang ngarut-ngarut. Kemudian taqwiyatul jisim, puasa juga menguatkan tubuh badan. Sebab itu para sahabat itu, mereka itu berpuasa, mereka berperang, kuat ibadah. Kita kata lemah, lemah kita berpuasa. Tidak, sebenarnya kuat ibadat. Kekuatan ibadat mendatang kekuatan, ataupun kita letak masuk mendatangkan kekuatan tubuh badan itu adalah menyehatkan tubuh. Kerana sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sehat. Maka puasa juga membersihkan kita akan hati kita, bersih hati dengan puasa. Maknanya, jadi dengan sebab itu dikatakan bahawa apabila saja seorang itu sedikit makan, membersihkan hatinya, dan banyak makan, mengeraskan hati dan melenyapkan cahaya hati. Maka cahaya hikmah itu adalah duduk pada ju'. Apa makna ju'? Tahan lapar. Maka sahabat Nabi ada bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Beliau ini menjadi sahabat Nabi sebagai ahli suffah, duduk di serambi Madinah belajar dengan Nabi. Banyak menghafal hadis sehingga orang hairan, duduk beberapa tahun banyak hadis lebih pada orang lain. Kerana Abu Hurairah ini orang yang banyak lapar. Satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk atas tanah terbaring-baring. Kemudian orang Terengganu kata gelepar sikit. Bergelepar. Maka sahabat menyangka Abu Hurairah itu terkena sakit sawan. Ternyata Abu Hurairah satu ketika memberitahu, tidak, bukan aku kena sakit sawan, akan tetapi keadaan aku terlalu lapar. Maka terlalu lapar ini bermakna Abu Hurairah ini sentiasa dalam keadaan lapar, dan Allah memberi Abu Hurairah di antara sahabat yang banyak riwayat hadis daripada sahabat-sahabat lain. Kerana lapar. Maka benarlah katanya Imam Ghazali, sesungguhnya cahaya hikmah itu duduk pada lapar. Maka terlalu kenyang macam mana? Terlalu kenyang menyebabkan kita berat beribadat. Bila berat beribadat, menandakan kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah maknanya kita besok akan nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban, besok puasa. Besok itu puasa, tahan lapar. Tahan lapar, nanti bulan Ramadan kita puasa. Maka di bulan Ramadan kita puasa, itulah bulan kita mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa? Allah kasih suka orang yang beribadat dalam keadaan lapar dibandingkan dalam keadaan kenyang. Tetapi jangan terlalu lapar. Jangan terlalu lapar sangat. Sebab itu Nabi suruh kita bersahur. Supaya ada kekuatan untuk melakukan ibadat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, menegaskan kepada kita, sinarilah hati kamu, cahayakanlah hati kamu dengan berlapar-lapar. Kerana sesungguhnya lapar itu mendatangkan cahaya hati. Maka perangilah nafsumu. Maka bila orang itu lapar, nafsu akan kalah. Bila nafsu sudah lemah, maka mudah memerangi nafsu. Kita nak memerangi nafsu dengan kenyang. Sebab itu kita baca Quran tak banyak. Sebab itu kita berzikir tak banyak. Sebab apa? Sebab kita nak kalahkan nafsu dalam keadaan nafsu itu kuat, gagah. Maka macam mana nak kalahkan nafsu? Nafsu gagah. Kalau begitu lemahkan nafsu. Baru kita beribadat dalam keadaan nafsu lemah. Bagaimana caranya? Caranya itu kamu banyakkan berlapar.
Maka perangilah nafsu kamu dengan berlapar-lapar dan dahaga. Carilah terus menerus ketakutan pintu syurga dengan berlapar-lapar. Maka orang yang berlapar ini, dia ini bagaikan berjalan menuju ke syurga. Menuju ke syurga, pintu terbuka untuknya. Maka dikatakan bahawa di dalam syurga nanti ada satu bab, satu pintu. Pintu ni khas untuk orang puasa. Babur Rayyan. Ini untuk siapa? Untuk orang yang banyak puasa. Maka demikian. Kalau kita tidak tahan lagi berpuasa, maknanya kita latih diri jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Kalau sudah biasa-biasa berpuasa, alhamdulillah. Maknanya bila orang biasa berpuasa, maka tengoklah pada dirinya, insya-Allah akan ada rasa kekuatan untuk beribadat kepada Allah. Hanya satu lagi nak bagi tahu, dalam kita berpuasa itu ada hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atashu. Betapa ramai orang yang berpuasa namun tidak dapat apa-apa daripada puasa, hanya lapar dan dahaga. Jadi kita tidak mahu puasa kita tidak dapat apa-apa. Maka kena faham satu lagi masalah. Masalah kita berpuasa ini, yang pertama kita lawan hawa nafsu antara terbit fajar sampai ke terbenam matahari. Ketika itu nafsu menang ke kalah? Nafsu kalah. Bila nafsu kalah, kan kekuatan nak beribadat itu diberi oleh Allah. Maka ramai orang duduk di masjid baca Quran, zikir, alhamdulillah. Maka ketika itu Allah melatih kita dengan ibadat puasa, kita telah berjaya mengalahkan nafsu. Namun nafsu itu menang kembali ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, maka nafsu menang kembali. Kita berbuka puasa dengan makan yang banyak, maka ketika itu kita gagahkan nafsu tadi melalui makan. Maka dengan sebab itu sembahyang maghrib jadi lewat, jadi berat. Sembahyang isyak pun begitu, sembahyang tarawih pun tidak tahan lama-lama. Maka caranya ketika berbuka puasa, berbukalah puasa dengan makan buah kurma terlebih dahulu. Jadi siapa yang mendengar kuliah ini, pahamilah bahawa ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukalah puasa dengan buah kurma terlebih dahulu. Lepas buka puasa, makan 3 biji buah kurma, minum air. Ataupun 5 biji, ataupun 7 biji, ataupun 9 biji, kerana Allah suka ganjil. Maka kita makan, minum air, terus sembahyang. Lepas sembahyang sunat ba'diyah maghrib, barulah makan. InsyaAllah ketika itu nafsu kita nak makan banyak dah berkurangan dah. Kita dah bagi dah buah kurma tadi, dan kita dah latihkan dengan sembahyang, maka boleh kita makan ketika itu. Itu pun jaga, jangan makan terlalu banyak. Lalu dikatakan bahawa carilah terus menerus ketakutan pintu syurga dengan berlapar-lapar, kerana balasan pahala yang diberikan terhadap urusan itu bagaikan pahala orang yang berjihad pada jalan Allah. Ini sebenarnya, ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahawa orang yang banyak puasa sunat bagaikan mereka berjihad pada jalan Allah. Ya, benar, memang ada hadis. Walaupun hadis itu dikatakan tidak kuat, tetapi ada hadis lain yang menguatkannya. Mengenai apa? Mengenai jihad. Mengenai jihad, sahabat balik daripada perang, lalu sahabat gembira kerana kemenangan Islam. Tentera Islam mendapat kemenangan dalam peperangan. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, kamu balik dalam satu peperangan yang kecil, ada lagi peperangan yang besar. Lalu sahabat terkejut, ada lagi perang yang lebih besar? Boleh jadi, wallahu alam. Sahabat fikir macam mana, mungkin tentera musuh ratus ribu ke, macam mana? Bukan itu sebenarnya. Tetapi yang dimaksudkan adalah memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu.
Maka demikianlah disebut di dalam hadis yang lain, al-mujahidu, orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, man jahada nafsahu, adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Kita kalah dengan nafsu sebenarnya, walaupun kita pakai jubah serban. Kita kalah dengan nafsu walaupun kita baca Quran setiap hari. Quran tak tinggal setiap hari, tapi kalah dengan nafsu. Kita kalah juga dengan nafsu walaupun sudah berzikir. Kadang-kadang kalah dengan nafsu makan, kadang-kadang kalah dengan nafsu tidur. Kadang-kadang nafsu kita suka bercakap, cakap saja. Kalau bercakap perkara beri pahala tak apa. Kadang-kadang bercakap perkara yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i tauquhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang Islam itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Maka dikatakan bahawa sesungguhnya tidak ada satu amal pun. Dikatakan bahawa berlapar ini ada bagaikan berjihad fisabilillah, maka sesungguhnya tidak ada satu amal pun yang lebih dicintai oleh Allah melebihi lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Dah berzikir Allah tak suka ke selawat? Ya, maksudnya kalau kamu berselawat, kalau kamu berzikir, kalau kamu baca Quran, Allah suka kamu beribadat dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Kata guru saya, lapar ini lebih cepat rohani kita naik, ataupun lapar itu lebih cepat pembersihan hati. Kerana ketika mana kita beribadat, itu berlaku pembersihan hati. Maka hati kita gelap. Quran itu cahaya, mendatangkan cahaya dalam hati. Tetapi cahaya itu tidak kuat kerana hijab itu banyak. Maka dengan sebab kita ini berlapar, maka cepat hijab itu dihilangkan dengan sebab lapar. Lalu dikatakan bahawa para malaikat, yakni penghuni langit, tidak akan bersedia masuk ataupun tidak memerhatikan orang-orang yang terlalu kenyang tetapi kosong dalam nikmat ibadat. Bila orang itu kenyang, kosonglah nikmat ibadat, maka malaikat tidak memerhati ibadat orang itu. Sebab itu nak bagi tahu, ibadat bulan Ramadan ini maknanya kita kena kuat siang dan malam. Bukan siang kita beribadat, malam dan siang kurang beribadat, kuat beribadat. Kerana ketika itu menjadi perhatian. Tetapi kalaulah dikatakan bahawa kita beribadat di siang hari itu menjadi perhatian para malaikat kerana dalam keadaan lapar, janganlah ibadat kita pada waktu malam tidak menjadi perhatian malaikat. Kerana malaikat itu memerhati orang yang melakukan ibadat dalam keadaan kosong perutnya ataupun tidak terlalu lapar. Tidak terlalu lapar, maknanya dalam keadaan lapar, dalam keadaan lapar, dan malaikat tidak memandang kalau orang beribadat terlalu kenyang. Kita pun memang tak mampu nak bangun malam kalau terlalu kenyang. Maka dalam keadaan itu, kata ulama, kekenyangan boleh membawa hilang nikmat ibadat. Kekenyangan itu boleh membawa hilangnya nikmat beribadat kepada Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak pernah terlalu kenyang sejak aku masuk Islam. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini orang yang sangat kaya. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar ini, aku tidak pernah terlalu kenyang. Itu aku lakukan demi untuk mendapat kenikmatan ibadat kepada Allah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak terlalu kenyang? Tidakkah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang memiliki harta yang banyak? Ya. Bahkan pernah berlaku Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi, dan kadang ketika itu Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan lapar. Datang Sayyidina Umar pun dalam keadaan lapar. Rasulullah pun mengatakan, aku pun dalam keadaan lapar juga. Tiba-tiba datang sahabat jemput Rasulullah. Bila jemput Rasulullah, bersama sahabat pergi. Bila pergi sahaja Rasulullah makan, Rasulullah menangis sedih. Kenapa? Sesungguhnya ahli keluarga aku sudah 2 hari tak makan. Ingatlah maknanya. Jadi bukan kerana lapar kerana itu. Kata dalam hadis riwayat yang lain mengatakan Rasulullah bersedih. Ada hadis lain yang Rasulullah bersedih. Lalu ditanya, ya Rasulullah kenapa bersedih? Rasulullah mengatakan rezeki yang halal pun dihitung, bagaimana rezeki yang haram. Lalu dikatakan bahawa kata Sayyidina Abu Bakar,
semenjak aku masuk Islam, aku tidak terlalu kenyang. Kenapa? Itu aku lakukan semata-mata mencari nikmat dalam melakukan ibadat kepada Allah. Maka sejak aku masuk Islam, juga tidak pernah aku merasakan segarnya minuman. Tadi makanan, begitu juga segarnya minuman, kerana aku terlalu amat rindu untuk berjumpa dengan Tuhanku. Maka banyak makan sebenarnya menyebabkan kurangnya ibadat. Maka banyak makan mengurangkan ibadat. Kurang makan menyebabkan kuatnya melakukan ibadat. Sebab bila mana seorang itu suka makan banyak, maka menambahkan berat badannya. Maka bila berat badannya berat, memudahkan matanya tidur. Dia sungguh kalau kita makan banyak, dia cepat mengantuk. Nonok tengah hari, sedap makan. Lepas makan tengah hari, dia jadi ngantuk terus. Maka membawa kepada mengantuk. Bila mengantuk tu, akhirnya membawa pada lemah tidur. Lemah tubuh badan orang tadi. Kalau orang itu mengantuk, tak tidur, lemah tubuh badan dia. Kalau orang itu mengantuk sebab makan banyak, dia tidur, dia pun jadi berat juga tubuh badan dia. Maka dalam keadaan itu, tidak ada yang boleh diharapkan daripada banyak makan untuk mengelokkan ibadat. Kalau ia usaha, kalaupun dia berusaha keras supaya tidak tidur, tidak ada bezanya. Dia tidur itu, katanya Imam Ghazali ini, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada bezanya seperti bangkai. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Selongguk bangkai. Jadi begitu, tak ada apa. Dalam keadaan itu. Sebab itu disuruh kita kalau boleh banyakkan berlapar. Kebetulan kita hampir bertemu Ramadan. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, janganlah kamu banyak tidur. Wahai anakku yang tercinta, janganlah kamu banyak tidur dan janganlah kamu banyak makan. Kerana orang yang terlalu banyak tidur dan orang yang terlalu banyak makan, di hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan orang yang rugi. Sebab apa? Bila dia banyak tidur, dia banyak makan. Bila dia banyak makan, dia banyak tidur, maka kuranglah catatan amal soleh. Yalah, kita tidur berapa jam? 5 jam. Itu mujur. Doktor kata 8 jam. Baru sehat tu pun dah berapa jam. Maknanya lama mana, rugi mana kita beribadat. Rugi kita beribadat. Ada satu orang ulama di Yaman, Habib Abdullah Shihab. Dia wafat 2 bulan 3 bulan lepas. Beliau tidak tidur malam. Pernah ditanya kepada, kenapa Habib tidak tidur malam? Habib mengatakan, bagaimana aku ingin tidur malam? Aku takut pada Allah. Takut. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab pun begitu, tidak tidur malam. Kerana apa? Kerana nak memenuhi malamnya dengan beribadat kepada Allah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan. Maka pada waktu malam mereka itu bertasbih, bersujud, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya, ingat jangan tidur banyak wahai anakku, nanti kamu banyak tidur kurang amal kamu. Sabda Nabi SAW, janganlah kamu mematikan hati kamu. Hati kita boleh mati dengan apa? Dengan memperbanyakkan makan dan minum. Maka memperbanyakkan makan dan minum itu boleh membawa hati mati. Hati akan mengalami kematian. Kenapa? Baik, contohnya begini. Begitu juga tanaman, kalau terlalu banyak air, mati tanaman. Betul, tanaman itu perlukan air. Tanaman memang perlukan air. Jadi tanaman itu kalau dikatakan bahawa bila ditanam tadi ada air yang cukup, tanaman segar. Tetapi bagaimana kalau air terlalu banyak? Mati tanaman. Begitu juga hati kamu ini, jangan terlalu banyak makan. Makan perlu. Kalau tidak makan, lemah tubuh badan, lemah beribadat. Lemah ibadat kerana lemah tubuh badan itu tidak bagus. Tetapi lemah beribadat kerana banyak makan lagi tidak bagus. Maka dikatakan bahawa kenapa? Kalau kamu banyak makan boleh mati hati. Demikianlah contohnya tanaman, kalau air terlalu banyak pun membawa kepada matinya tanaman tadi. Maka di kalangan orang yang soleh ada yang membuat perumpamaan mengenai perkara tadi. Dia kata usus itu umpamakan kuali. Diumpamakan seperti kuali yang berada di bawah hati. Usus.
ia bergolak akibat terkena kepulan asap yang sampai kepadanya. Terlalu banyak asap akan menghitamkan permukaannya. Hati kita ini boleh dikatakan dia perumpamaan seperti kuali. Kuali baru beli kelak. Maknanya, tetapi lama-lama kena asap jadi hitam kuali. Hati kita begitu. Begitu maknanya akhir sekali jadi hitam. Bila dengan sebab apa? Dengan sebab dosa-dosa kita. Orang yang terlalu banyak makan, apa dia? Akibatnya, orang yang terlalu banyak makan, dia akan mengalami kesulitan menerima ilmu. Orang yang banyak makan payah dapat ilmu. Baru saya tahu dulu guru saya pesan sama. Kalau kuliah itu jangan makan banyak-banyak. Bahkan dia pernah pesan, ada satu orang guru dia pesan, dia kata kalau nak mengajar tu biar lapar dia ada. Tapi kita kenyang mau. Kalau mengajar tu kena lapar. Maka saya tanya, kenapa? Dia kata ilmu kita ini dalam keadaan lapar ini dia lebih kuat cahayanya. Dibandingkan dalam keadaan kenyang. Lalu dikatakan bahawa terlalu banyak makan ini apa akibatnya? Terlalu banyak makan akibatnya kesulitan menerima ilmu. Satu. Ataupun kesulitan untuk memahami ilmu. Kenapa? Kerana kekenyangan itu menghilangkan kebijaksanaan. Kekenyangan itu menghilangkan kebijaksanaan. Bahkan kekenyangan juga boleh membawa kepada kelupaan. Sungguh kalau banyak-banyak makan, akhir kali ingat dah ngapa tadi, tapi dia tidak ingat. Begitu juga kita ngapa dalam keadaan kenyang. Nak ngapa ni? Makan lu. Habis kenyang baru start ngapa. Maka dia ulang 3-4 kali situ. Tak ingat-ingat. Ada satu kisah. Kisah ini sangat menarik. Ialah mengenai satu hari iblis datang menyerupai manusia. Dia datang menyerupai manusia duduk di hadapan Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Lalulah dalam keadaan macam itu dia pun duduk. Ada benda yang dia gantung depan, lalu ada benda dia bawa, umpama satu bekas yang dia gantung, macam satu, dia panggil satu karung lah, bagaikan letak dekat satu tempat. Lalu Nabi Yahya alaihissalam, apa itu? Nabi Yahya itu yang datang itu orang, bukan orang pun, iblis yang menyerupai manusia. Dia kata apa itu? Maka iblis itu menjawab, itulah gambaran syahwat. Maknanya, maka syahwat ini adalah senjata untuk memburu anak-anak Adam. Katanya iblis tadi. Maka Nabi Yahya bertanya, adakah engkau juga menemui? Adakah mu tengok syahwat itu, yang kata syahwat ada dalam diri aku? Kata iblis, tidak ada. Kamu tidak ada. Tapi sebenarnya pernah sekali, kata iblis, aku dapati ada syahwat pada dirimu sekali. Terkejut Nabi Yahya tadi, terkejut. Maknanya bila ketika engkau dalam kekenyangan, maka ketika itu tidakkah masa engkau dalam kekenyangan itu engkau telah dibebani merasa berat untuk mengerjakan sembahyang? Mengerjakan berat. Lalu kata Nabi Yahya, dia kata tidak ada apa-apa. Kalau begitu, selepas daripada ini aku tidak akan lagi kenyang. Kata Nabi Yahya. Selepas pada itu, pernah sekali aku tengok kamu dengan apa ni, kenyang tadi, syahwat tadi, kekenyangan tadi, kamu berat untuk mengerjakan solat. Kata Nabi Yahya, kalau begitu aku tidak akan kenyang lagi selepas pada ini. Maka iblis berkata, kalau begitu kamu nak buat macam itu, lepas pada ini aku tidak akan lagi membuka rahsia ini. Kerana rahsia ini sebenarnya iblis dapat mengatasi manusia dengan sebab kenyang. Maka dengan sebab ini aku tersalah kabur kamu ni. Maknanya pernah satu ketika aku dapat kalahkan kamu dengan sebab kamu kenyang. Kenyang sabit mu kalahkan aku. Kalau begitu lepas pada ni aku tak mau kenyang lagi.
Kata Iblis apa? Iblis kata, selepas pada ni aku tak nak bagi tahu lagi rahsianya. Jadi rahsianya itu terbongkar melalui Nabi Yahya. Iblis mengatasi kita dengan lapar. Maka sering kita kata, kenapa saya kalah beribadah? Kenapa kita lemah beribadah? Jawapannya sebab kita terlalu kenyang. Itu jawapan dia. Maka lihatlah, orang yang kekenyangan, hanya semalam saja pun selamanya lapar sama, kenyang satu malam, iblis berjaya mengatasi dia. Sehingga ada kisah orang buat ibadah kenyang dia malam tu, tak mampu bangun malam. Apa? Sebab kenyang. Sebab itu para jamaah di bulan Ramadan, lapar ni bukan siang, lapar ni siang malam. Lapar ni siang malam. Kenapa? Sebab malam Ramadan kita nak tahajud. Takkanlah bulan lain bulan tak kejut, bulan Ramadan bulan tahajud. Bulan lain bulan tak kejut. Tapi kalau bulan lain pun bulan tak kejut, rugilah kita. Jadi bulan Ramadan itu, kalau saya kata saya nak bangun malam, jangan dalam keadaan kenyang. Walaupun sudah bagi ayat. Ayatnya surah Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatu firdausin nuzula. Ini ayat siapa yang nak bangun tahajud. Ayat ini mujarab. Memang mujarab setakat ini. Wallahu alam lah kalau tu. Maknanya kalau kita baca ayat tu, kita niat bangun pukul 3 insya-Allah kejut. Masalah bangun tak bangun tu nombor 2. Tapi kalau kita tidur, makan kenyang-kenyang, kita baca ayat zikir, tak bangun sahabat. Kenapa? Sebab kita telah dibelit dengan belitan nafsu. Maka dalam keadaan macam itu, bagaimana pula orang yang tidak pernah merasa lapar sepanjang usianya? Maknanya orang yang lapar sama satu malam, dia kenyang, tak boleh bangun tahajud. Orang hak kenyang sama satu malam lapar, hak lapar pun tak boleh bangun kok. Sebab apa? Sebab selama ni kenyang. Sebab dia biasa begitu. Maka dalam satu keterangan dikatakan, pada suatu malam Nabi Yahya bin Zakaria pernah rasa kenyang, lalu baginda makan banyak roti. Nabi Yahya, lalu pada malam itu Nabi Yahya alaihissalam tertidur nyenyak. Ketika itu juga Allah tegur dia, hai Nabi Yahya alaihissalam, apakah tempat yang kau diami ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tempat yang aku sediakan untuk kamu, yakni akhirat? Maknanya, ataupun tetangga yang engkau miliki jauh daripada tetangga dengan aku, yang kamu duduk dengan makhluk jauh lebih baik daripada duduk dengan aku? Demi keagungan dan kemuliaanku, tentu engkau akan menangis seandainya ku perlihatkan syurga kepada kamu, dan ku perlihatkan syurga dan neraka jahanam kepada kamu. Nanah menggantikan air mata, dan bahu besi menggantikan pengusap kamu. Dengan arti kata, kalau kamu aku tunjuk, kamu akan menyesal. Katanya, maka Nabi Yahya pun ditegur satu malam, hendak makan roti. Kali ini tamu makan roti banyak-banyak, habis tu makan nasi pula banyak. Pria je. Yang paling penting kita makan, kurangkan makan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.